Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasihi Tuan Imam, Ahli Jabatan Kuasa dan juga pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ni tuan-tuan kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan perang Badar. Nah, tuan-tuan boleh buka buku ni di muka surat 145. 145 tuan-tuan. Hari itu kita dah cerita dah mukaddimah kepada perang Badar yang berlaku pada 17 hari bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Kita sampai di muka surat 145 ni, iaitu di perenggan yang ketiga daripada bawah. Saya baca daripada situlah tuan-tuan. Seperti kebiasaan peperangan pada masa itu, pertandingan satu lawan satu, atau dalam bahasa Arabnya mubarazah, juga berlaku antara Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah mewakili pihak Quraisy menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Hamzah radhiyallahu anhu dan Ubaidah bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentera Quraisy dengan mudah ditewaskan. Peristiwa ini menaikkan semangat umat Islam. Jadi kita sampai tang itulah cerita yang dipanggil sebagai mubarazah. Jadi tuan-tuan, dah memang menjadi tradisi pada ketika itu. Perang Uhud pun setengah riwayat menyebutkan ada juga berlaku mubarazah ni. Dalam perang Badar ni pasti memang berlaku mubarazah ni di antara sahabat-sahabat yang kita sebutkan tadi. Orang-orang Quraisy ni, mereka semangat. Memang mereka kalau boleh, awal-awal lagi mereka nak menang dah. Jadi mereka keluar, mereka cabang umat Islam untuk berlawan dengan mereka. 3 orang yang kita sebutkan tadi ni tuan-tuan. Pada peringkat awalnya, sahabat-sahabat daripada kalangan Al-Ansar, Abdullah bin Rawahah, Mu'adh dan Muawidh bin Al-Harith keluar untuk sahut cabaran tersebut. Tapi orang-orang Quraisy tak mau. Kami bukan nak lawan dengan mereka, tu orang Ansar, tak ada kena mengena dengan kami, musuh kami nu hak yang Quraisy juga. Maka Nabi SAW memerintahkan 3 orang sahabat, Sayyidina Ali, Hamzah dan juga sepupu Nabi SAW sendiri juga, untuk turut keluar, Ubaidah bin Al-Harith radhiyallahu anhu, untuk berlawan dengan cabaran yang telah diberikan tadi. Alhamdulillah tuan-tuan, bila berlaku mubarazah, mudah sahaja Sayyidina Ali dan juga Hamzah menewaskan musuh. Cuma Ubaidah bin Al-Harith dia kena tikaman, dan akibat tikaman tersebut dia ni tuan-tuan syahid dalam perjalanan balik ke Madinah Al-Munawwarah setelah umat Islam mencapai kemenangan. Musuh berjaya juga dibunuh oleh Sayyidina Ali dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi apa yang berlaku ni tuan-tuan, bila tentera Islam berjaya menewaskan musuh, sekarang ni menaikkan semangat dalam peperangan melawan orang-orang Quraisy. Tentera Islam berjaya menewaskan musyrikin Quraisy. Jadi dalam perang ni tuan-tuan, sebagaimana yang kita sebut sikit hari itu ni, perang yang para malaikat turut serta dalam peperangan ni. Kalau kita baca perang Hunain, malaikat mai tapi tak ada sampai turut perang bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam perang Ahzab, malaikat datang tapi tak ada dalam bentuk seperti yang berlaku dalam peperangan yang namanya perang Badar ni tuan-tuan. Memang malaikat mai turun berperang bersama dengan Nabi SAW. Jadi dalam masa yang sangat sekejap,
Kalau Dr. Tariq Suwaidan dia kata 2.5 jam ya. Perang ni sat ni. Mai jauh lah daripada Madinah, mai daripada Makkah. Tapi proses perang tu hanya berlaku dalam tempoh yang sekejap ya. Dengan bantuan para malaikat dan juga dengan semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berjaya membunuh 70 orang sanadidu Quraisy, tentera-tentera Quraisy, pemimpin-pemimpin besar Quraisy. Dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhu yang gugur syahid dalam perang ni cuma 14 orang ya. Siapa pi Badar tuan-tuan, pi ke Madinah, kita sambung sikit perjalanan kita pi ke Badar, nak tengok di Badar tu, kita boleh tengok nama para sahabat. Ditulis seorang-seorang. Di nak kata apa, depa letak sebagai mercu tanda Badar lah. Di senarai tengah-tengah. Tak jauh daripada kawasan pertempuran tersebut ada bulatan. Di situ tuan-tuan boleh tengok ada senarai nama para sahabat yang gugur syahid dalam peperangan Badar. Cuma 14 orang sahaja yang tewas. Yang lainnya tuan-tuan mencapai kemenangan dan 70 orang berjaya dibunuh oleh umat Islam. Antara yang terbunuh ialah Abu Jahal. Ini kira hak kepala paling besar sekali lah, Abu Jahal. Umayyah bin Khalaf. Ni pun hak duk seksa Bilal. Umayyah ni dulu ialah tuan kepada Bilal bin Rabah, mati dalam perang ni tuan-tuan, terbunuh setelah berlakunya peperangan Badar. Uqbah bin Abi Mu'aid yang pernah ludah muka Nabi SAW dekat dengan Kaabah, mai tarik Nabi, ambil selendang dia, ikat kepala Nabi, tarik kuat-kuat masa Nabi SAW tengah sujud, sehingga menyebabkan Nabi mendoakan kecelakaan kepada mereka. An-Nadhr bin Al-Harith ni pun antara geng-geng kepala masam Quraisy dah. Tapi An-Nadhr bin Al-Harith ini dulu ni tuan-tuan, dia terkenal sebagai orang yang selalu keluar negara. Saat pergi ke Parsi, saat pergi ke Rom, rata dia pergi. Dia bawa balik cerita macam-macam. Dia lawan Islam ni dengan cara tuan-tuan, bila Nabi SAW menyampaikan ajaran Islam, dia akan duduk dekat. Apa dia buat? Dia juga akan cerita kebudayaan Parsi, cerita-cerita dongeng orang-orang Rom. Jadi menyebabkan orang suka kan dengar, macam kita suka dengar orang jual ubat zaman dulu-dulu. Kan kita dulu minat kat saya dulu zaman budak-budak tu. Kalau pergi ikan Selasa dekat rumah tu, duk busuk ikan pasal tu, tunggu sonok dengar. Dia kerja dia macam tu tuan-tuan, mengganggu dakwah Nabi SAW. Dengan Nabi sampaikan Al-Quran, dia akan bawa cerita-cerita karut, cerita-cerita yang menarik-menarik, yang dongeng-dongeng ni tuan-tuan, menyebabkan ada orang terpengaruh tak pergi kat Nabi SAW. Dan ramai lagi lah ni, Utbah tadi yang terbunuh ketika mubarazah tadi, Syaibah bin Rabi'ah, dan ramai lagi para pemimpin Quraisy gugur dalam perang Badar melawan umat Islam. Saya cerita sikit kat tuan-tuan, ada itulah kalau dia tulis buku kecil ni tuan-tuan, kan berasa nak tak cerita, berasa rugi tuan-tuan, cerita bila sikit-sikit kepada tuan-tuan kisah kematian orang-orang ni. Dua orang jadilah malam ni kita sebut. Yang pertama saya nak baca ke tuan-tuan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, cerita macam mana terbunuhnya Abu Jahal. Jadi cerita ni tuan-tuan, hadis Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia cerita. Dia kata masa perang Badar berlaku ni, di kiri kanan dia ni, dia balik tengok belah kanan dia, dia tengok belah kiri dia, tengok-tengok hak duduk sebelah dia ni budak tuan-tuan. Budak tingkatan 4, budak tingkatan 5. Kita kalau nak pergi perang sebelah ni balik tengok panglima pasal kemas juga. Ni dak, dia tengok-tengok, Allah, budak yang duduk sebelah dia ni kan. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, dalam keadaan aku berasa tak selamat, dalam berasa keadaan awak yang hak duduk keliling aku ni budak-budak saya, tiba-tiba salah seorang daripada 2 orang budak ni quit dia. Salah seorang tu kata apa? Ya am, wahai pakcik. Dah budak kan tuan-tuan, panggil pakcik. Ya am, arini Aba Jahlin, boleh tak tunjuk kat saya mana satu Abu Jahal? Faqultu ya bana akhi fama tasna'u bih. Aku pun kata kat budak tu, nak buat apa kat Abu Jahal? Dia kata, qala ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku nak cari Abu Jahal ni sebab aku dengar
Dia inilah orang yang selalu mencaci maki Nabi SAW. Tu yang aku nak cari dia. Qala, ini dia asal tuan-tuan. Qala walladhi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufariqu sawadahu hatta yamuta al-a'jalu minna. Budak ni tuan-tuan, dia kata apa lagi? Dia kata, demi Allah, demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya, sekiranya aku tengok dia, aku jumpa dengan dia, tidak akan berpisah bayang aku dengan bayang dia, melainkan kalau dia tak mati dulu, aku mati dulu, ataupun kalau aku tak mati dulu, dia mati dulu. Tu budak tingkatan 4 zaman tu. Zaman kita tuan-tuan duk main perang juga. Main apa? PUBG. Dengan main satu lagi ML. Budak-budak semua lah ni tanya lah, siapa mesti tahu main perang juga, tapi tak ada semangat. Lagu sahabat muda yang kita baca dalam cerita perang Badar ni. Fata'ajjabtu lidzalik, kata Abdul Rahman bin Auf, aku terkejut, aku kagum dengan semangat yang ada kepada budak tingkatan 4 ni tuan-tuan. Kemudian tak lama kemudian, wa ghamazani al-akhar, hak seorang lagi pula, hak duk belah kiri aku, quit aku juga. Dia pun main dekat dengan aku juga, dia quit aku. Dia tanya soalan yang sama, mana satu Abu Jahal. Dia pun sama juga dengan sahabat dia yang sebelah lagi, nak bunuh Abu Jahal tuan-tuan. Punya geram sebab dengar orang maki Nabi SAW. Awak depa tanya tuan-tuan, sebab depa ni orang Ansar. Orang Ansar, orang Madinah. Orang Madinah, depa bukan kenal Abu Jahal, tambah budak-budak umur 17, 18 tahun, dia tak kenal. Tapi bila dengar orang caci maki Nabi SAW, dia tak tahan telinga. Dan dia tahu Abu Jahal, dia nak bunuh Abu Jahal tu, yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata, tak apa, nanti jumpa dengan dia aku abang. Tu ringkaslah, saya tak mau nak cerita panjang tuan-tuan. Kemudian tak lama kemudian, bila meletus peperangan, tiba-tiba dia nampak Abu Jahal. Abu Jahal ni disebut tuan-tuan dalam kitab-kitab lain, dia ni dikawal oleh tentera-tentera lain ni macam dengan pokok yang dikelilingi oleh hutan. Tak nampak dia, sebab orang pakat jaga dia semua, sebab dia ketua orang-orang Quraisy pada ketika ini tuan-tuan. Lepas tu bila nampak Abu Jahal daripada jauh, Abdul Rahman bin Auf panggil dia. Dia kata, ala tarayan, nampak tak tu? Itulah Abu Jahal. Hadza sahibukum alladhi tas'alani anhu. Itulah Abu Jahal yang hangpa tanya tadi ni kan. Dia kata, tak dan habis lagi aku bercakap, kata Abdul Rahman bin Auf, depa dua ni meluru terus kepada Abu Jahal sehingga depa berjaya menjatuhkan Abu Jahal. Seorang ni dia berjaya tetap putus kaki Abu Jahal, dan seorang lagi pun tikam Abu Jahal juga. Cuma Abu Jahal tak mati lagi tuan-tuan pada ketika tu. Tapi dia tak boleh buat apa dah. Sehinggalah akhirnya setelah berlaku peperangan, Nabi SAW mengarahkan Abdullah bin Mas'ud untuk pergi cari Abu Jahal. Dia pergi cari sampai jumpa, dan Abdullah bin Mas'ud lah yang akhirnya menamatkan riwayat Abu Jahal, yang Nabi kemudian menyatakan, hadza fir'aunu hadhil ummah. Itulah ringkas ceritanya tuan-tuan. Jadi yang dua orang budak tadi, nama mereka apa dia tuan-tuan, ialah Mu'adh bin Amr bin Al-Jamuh, dan seorang lagi nama Mu'adh, ataupun setengah riwayat menyebutkan nama dia dengan nama Muawidh bin Afra. Okey. Tu yang cerita kisah macam mana Abu Jahal mati terbunuh dalam perang Badar ni tuan-tuan. Seorang lagi lah kita ambil tuan-tuan, kita ambil Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf pula, dia tak mati dalam perang ni, tapi dia salah seorang yang berjaya ditawan oleh umat Islam. Bila dia kena tawan tuan-tuan, Umayyah bin Khalaf ni dia sangat baik hubungannya dengan Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf cuba melindungi dia, cuba nak bagi syafaat lah, kot-kot Nabi boleh memaafkan kesalahan dia. Tiba-tiba tuan-tuan, dalam keadaan dia duduk berlari, Umayyah bin Khalaf ni, Bilal nampak. Bilal ni kena seksa teruk dengan Abdul Rahman bin Auf ketika di Makkah Al-Mukarramah dulu ni.
Qala ra'sul kufri Umayyah bin Khalaf. Dia kata tu kepala kekufuran di kota Makkah, Umayyah bin Khalaf. Dia kata la najautu in naja. La najautu in naja. Aku tidak akan selamat kalau dia selamat. Maknanya apa pun aku nak bunuh dia hari ini, kata Abdul Rahman bin Auf. Walaupun Abdul Rahman cuba sampai Abdul Rahman ni tuan-tuan dalam cerita perang Badar ni, sampai bila Umayyah dengan beberapa orang sahabat main nak bunuh dia pada ketika itu tuan-tuan, Abdul Rahman ni sampai tidur atas Umayyah. Tapi Bilal tikam juga sampai mati Umayyah bin Khalaf dalam peperangan Badar ni kan. Ni cerita yang berlaku kepada Umayyah bin Khalaf yang dibunuh sendiri oleh Bilal bin Rabah dalam peperangan. Jadi cerita-cerita ni tuan-tuan, kita boleh nampak realiti kehidupan para sahabat yang sebenar. Walaupun kita kata tahu Umayyah ni jahat, tapi oleh kerana ada sikit-sikit lagi lah perasaan kadang-kadang kerana kawan lama baik dulu, dia cuba jugalah nak menyelamatkan keadaan pada ketika itu, tapi tak, Allah tak selamatkan golongan yang keterlaluan memusuhi umat Islam ni tuan-tuan. Okey, yang seterusnya, mayat mereka dicampak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam salah satu telaga di Badar. Nabi bila dah habis perang ni, Nabi ambil mayat 70 orang ni lempak dalam telaga, sampai seorang-seorang. Perang ini turut disertai oleh para malaikat yang diutus membantu umat Islam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alatan perang. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur. Pasal apa tuan-tuan tengok surah tentang Badar ni ialah surah Al-Anfal. Surah dalam Quran kalau kita tuan-tuan nak baca tentang perang Badar, surah Al-Anfal. Sehingga Abdullah bin Abbas panggil surah Al-Anfal ni dengan nama Suratul Badr, surah cerita tentang perang Badar. Tapi kita tengok ayat ni cerita perang Badar lah tu, tapi duduk dalam surah Ali Imran. Awak duduk dalam surah Ali Imran sebab surah Ali Imran ni tuan-tuan ialah surah cerita berkenaan dengan perang Uhud. Jadi waktu ni Allah peringat para sahabat yang dalam keadaan ketakutan. 700 orang para sahabat nak lawan dengan berapa tuan-tuan? 3,000 orang. Asal 1,000 lah, tapi akhirnya umat Islam hanya 700 orang sahaja. Jadi dalam keadaan sedikit tu turun ayat ni. Ingat, jangan lupa, dalam perang Badar dulu kamu sikit dia, hanya ada berapa ratus? 700. Dalam perang Badar ada 313 orang dia. Tapi 1,000 orang Quraisy kamu berjaya tewaskan. Allah peringat kita umat Islam dengan prinsip ni. Prinsip dalam apa-apa benda pun kita buat dalam perjuangan Islam ni, bukan kerana kita ramai, tapi kerana kita berada di pihak yang benar. Allah peringat ni. Ayat ni bukan takat berguna kat para sahabat, sampai kepada kita hari ni pun samalah. Ayat ni tetap memberi semangat dan menjadi kekuatan kepada umat Islam. Sikit cerita jugalah, baca agak kat tuan-tuan dalam kisah yang lebih panjang tentang bentuk-bentuk pertolongan dalam hadis-hadis yang sahih, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tolong umat Islam dalam perang Badar ni tuan-tuan. Satu, saya nak baca sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Riwayat Al-Imam Muslim, bainama rajulun minal muslimin yawma idzin yashtaddu fi ithri rajulin minal musyrikin amamah. Ini para sahabat cerita. Ketika mana ada seorang sahabat ni, dia duduk ligan, satu orang musyrikin duduk lari, dia ligan ke belakang tuan-tuan. إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. Dalam keadaan dia duduk ligan tu, tiba-tiba dia dengar satu bunyi macam orang pukul dengan saut ni cemeti. Pukul laki-laki hak dia duduk kejar tadi, dan bunyi dengar suara.
dengar seorang tentera yang sedang berteriak, aqdim Haizum. Nama ni tak ada di kalangan sahabat, tuan-tuan. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawa perkataan Haizum tu ialah nama kuda kepada tunggangan kuda malaikat Jibril alaihi salam. Marahlah wahai Haizum. Dia dengar suara tersebut. Fanadhara ila al-musyrik amamahu. Dia dengar suara tu, dia terberalih saat. Kemudian dia tengok balik kepada tentera yang dia ligan tu. Tengok kawan tu dah rebah dah. Kawan tu dah tersungkur dah pada ketika itu. Fanadhara ilaihi fa idza huwa qad hutima anfuh. Dia tengok ni habis dah. Hidung ni semua pecah, hancur dah. Laki-laki tersebut wajah dia pecah kerana dipukul oleh sesuatu, tuan-tuan. Jadi bila dia balik cerita peristiwa ni kepada Nabi SAW, Nabi kata, sadaqta, betul, hak kamu kata tu benar. Dzalika min madadis sama'i tsalitsah. Itu adalah bantuan daripada langit yang ketiga, kata Nabi SAW. Ada lagi satu lagi cerita tentang bantuan para malaikat kepada Nabi SAW dan kepada umat Islam dalam peperangan Badar ni, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat Ansar, dia ni rendah ya, qasir al-qamah, dia rendah. Dia berjaya menangkap Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Al-Abbas? Al-Abbas ialah pak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turut serta dalam perang ni, mewakili pihak Quraisy. Ini antara orang yang kena paksa pergi juga. Abul Buhturi, ada beberapa orang yang Nabi pesan jangan bunuh kalau jumpa dia ni kan. Jadi Al-Abbas ni dia tinggi orang dia, badan besar, tinggi, suara derah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tentu sahabat hak pergi tangkap dia tu kecil ya. Orang kecil boleh tangkap orang besar. Faqala Al-Abbas Al-Abbas bila sampai jumpa dengan Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, inna hadha wallahi ma asarani. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya bukan dia yang tangkap aku. Laqad asarani rajulun ajlah min ahsani an-nasi wajhan. Yang tangkap aku ni, hak tadi masa tangkap aku tu, dia ni kepala dia botak. Ajlah tu makna dia orang yang berkepala botak. Min ahsanin nasi wajhan, segak orang dia, tapi bukan dia ni, kata laki-laki tersebut. Kata Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib kepada Nabi SAW, ala farasin ablaq, duduk atas kuda berwarna putih. Ma arahu fil qawm, aku tengok tak ada dia ni dalam ramai-ramai yang ada ini. Faqala al-Ansari, sahabat Ansar ni, dia kata, tak, saya yang tangkap dia, ana asartahu ya Rasulullah. Nabi kata, uskut, diam kamu. Faqad ayyadaka Allah Ta'ala bimalakin karim. Kamu telah dibantu, betul kamu tangkap dia, tapi kamu dibantu oleh malaikat yang mulia yang disebutkan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi ini tuan-tuan, hadis ni di antara faedah lain yang boleh kita dapat ialah, sebab tu kita kena tahu Abbas bin Abdul Muttalib ni, jumhur ulama berpendapat dia masuk Islam masa pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah bulan Ramadan. Masa tu baru dia masuk Islam. Tapi ada juga para ulama, antara yang saya ingatlah tuan-tuan, Syekh Mustafa Sibai. Dia juga tulis satu kitab Sirah Nabawiyah yang telah diterjemah ke dalam bahasa kita. Ringkas saya buku dia tu pun. Syekh Mustafa Sibai berpendapat sebenarnya Al-Abbas ni dia masuk Islam lama dah. Bila secara tepat tak tahu. Tuan-tuan tengok, dia panggil apa kat Nabi SAW? Ya Rasulullah. Itu kalau orang tak beriman, dia nak panggil tak lagu tu, tuan-tuan? Ni antara bukti, hujah-hujah yang diberikan oleh para ulama yang berpendapat, kata Al-Abbas ni sebenarnya dia masuk Islam lama dah, cuma dia menyembunyikan keislaman dia. Sampai dia pergi perang dengan orang Quraisy, kena tawan bersama dengan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir hal lain, dia kena tangkap sama. Dia sebenarnya ada Islam. Sebab itulah kita baca nanti kita akan masuk cerita perang Uhud. Siapa yang tulis surat kat Nabi SAW? Habaq orang Quraisy nak serang umat Islam, Abbas lah yang bagi tahu. Banyak lagi kisah-kisah yang kita akan jumpa. Itu antara pendapat
walaupun minoriti, tapi bagi saya agak kuat. Nabi sengaja biar dia tunjuk seolah dia bukan Islam, dia duduk di kota Mekah, tapi dialah yang menyampaikan berita sampai dia terpaksa menyertai perang Badar di pihak orang Quraisy. Okey. Cukuplah kot dengan 2 kisah tu, ada 2-3 kisah lagi. Maksud kita ialah ringkas sahaja daripada buku ni, menggambarkan perang yang namanya perang Badar ini, insya-Allah. Kemenangan ini sekaligus menaikkan imej tentera Islam kerana berjaya menewaskan puak Quraisy. Tuan-tuan bayanglah, Quraisy ni di tanah Arab ni tuan-tuan, yang paling kabilah yang paling disegani, yang paling digeruni ialah Quraisy, ialah yang pertama sekali. Yang kedua Taif, kabilah Thaqif. Satu dua hal lain tu belakang-belakang. Tiba-tiba umat Islam yang baru sahaja membentuk sebuah negara kecil di Madinah Al-Munawwarah, dah lah pergi perang 300 orang, tiba-tiba berjaya menewaskan orang Quraisy, tentera yang paling hebat di tanah Arab pada ketika itu. Jadi tentu sekali tuan-tuan, nama baik ni tersebar di seluruh tanah Arab tentang kehebatan dan kekuatan umat Islam. Naik semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita menang bola pun seronok, tak ada arah kan, cukok kepala raya rendah. Ni menang perang ni tuan-tuan ni kan. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tidak menyertai perang Badar kerana menjaga istrinya Ruqayyah radhiyallahu anha yang sakit atas arahan Nabi SAW. Uthman dia nak pergi, tapi Nabi tak pergi sebab isteri dia tenat sangat pada ketika itu. Nabi kita jaga isteri kamu, iaitu Ruqayyah binti Muhammad SAW. Nabi SAW menerima tebusan berupa bayaran berjumlah antara 400 dirham dan 4,000 dirham. Ini pun setelah berlaku sedikit pertikaian di kalangan para sahabat tentang persoalan al-ghanimah. Sebab ni perang pertama yang menatijahkan kemenangan umat Islam, dapat harta rampasan perang, lagu mana nak bahagi? Pakat berebut. Bila sebut harta ni, sahabat pun nak tuan-tuan. Pakat berebut. Orang ni nak, orang ni mengaku hak dia. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat dalam surah Al-Anfal menerangkan cara bagaimana untuk membahagikan harta ghanimah dalam peperangan, iaitu 1/5-nya hendaklah dikembalikan kepada Nabi SAW dengan sifat ketua sebuah negara yang Nabi buat balik. Harta 1/5 tu akan diberikan kepada sesiapa yang memerlukan. 4/5 lagi itu untuk tentera, 4/5 lagi untuk mana 80% untuk tentera yang pi dalam peperangan menentang musuh umat Islam. Jadi setelah perbincangan berlaku, ada sahabat yang kena tawan ni tuan-tuan, yang kena tawan ni nak macam mana, nak terima tebusan kah atau kita nak bunuh saja mereka. Jadi pada ketika itu Nabi SAW bermesyuarat dengan para sahabat. Akhirnya Nabi menerima pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang suruh kita terima tebusan, walaupun Allah Subhanahu wa taala membenarkan pendapat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi itu ialah ijtihad sebelum turun arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi arahan Nabi buat tu salah ataupun tidak? Tak, dan ada hikmah yang sangat besar. Sebab ramai yang kena tawan tu tuan-tuan, akhirnya depa tu selepas ni depa masuk Islam menjadi kekuatan pula kepada umat Islam. Seperti Suhail bin Amru, kalau tidak mati dah. Masa pembukaan kota Mekah, masa Hudaibiyah, dia menjadi jurucakap pihak Quraisy, masih duk pertahan Quraisy, tapi selepas itu dia masuk Islam. Masa ketika Nabi SAW wafat, orang murtad dialah yang berpidato di tengah khalayak ramai, jangan murtad, jangan tinggalkan Islam. Orang-orang ni jadi manfaat banyak pula kepada umat Islam tuan-tuan. Sebahagian mereka menembus diri dengan mengajar 10 orang kanak-kanak Madinah, dan ada juga yang dibebaskan tanpa sebarang bayaran. Ada di kalangan golongan orang-orang Quraisy yang memang tak mampu, tapi Nabi SAW bebaskan dia juga. Seperti seorang penyair Abu Amir Al-Jumahi, dia sampai berjanji kat Nabi SAW supaya dia dibebaskan. Dia tak boleh nak bayar apa, dia kata
nak mengajak apa pun tak reti pun ada tuan-tuan. Tapi dia janji dengan Nabi lepas ni dia tidak akan terlibat dengan apa-apa peperangan dengan umat Islam. Nabi pun pegang dengan janji dia, Nabi bebaskan dia. Tapi dia mungkir. Perang Uhud dia pergi pula. Nabi tangkap dia dan Nabi bunuh dia selepas peperangan Uhud. Ada sahabat antaranya menantu Nabi SAW sendiri, isteri kepada Zainab, suami kepada Zainab. Anak Nabi SAW ni dia tak hijrah sebab suami dia masih kafir lagi. Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Abu Al-As bin Ar-Rabi' ni ialah anak penakan, anak saudara kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Nabi bagi menikah sebelum Nabi jadi Nabi lagi dengan Zainab. Sebab dia juga orang baik yang terkenal dengan panggilan Al-Amin, tapi dia kena pi juga perang Badar. Dipaksa oleh orang Quraisy pi juga. Jadi bila dia pi, dia salah seorang yang kena tangkap. Bila dia kena tangkap tuan-tuan, siapa yang tebus dia? Yang tebus dia ialah isteri dia, anak Nabi SAW sendiri, iaitu Zainab. Dia tebus dengan apa tuan-tuan? Dengan rantai, kalung, hadiah daripada ibu dia. Siapa ibu dia? Khadijah. Rantai mai milik Khadijah dulu masa hari perkahwinan dia, Khadijah hadiah kepada Zainab. Zainab ni tuan-tuan bila dapat tahu kata suami dia kena tawan, dia tebus ke ayah dia, kat Nabi SAW. Hantar orang bawa kalung tersebut, rantai tersebut, jumpa Rasulullah supaya bebaskan Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Nabi SAW tuan-tuan bila tengok rantai tu, kalung Khadijah, Nabi teringat balik kepada Khadijah. Bergenang air mata Nabi SAW. Masa tu Nabi SAW minta kat para sahabat dalam bentuk cadangan, kalau boleh kata Nabi SAW, bebaskan Abu Al-As bin Ar-Rabi' dan bagi balik rantai tersebut kepada Zainab. Cuma Nabi letak syarat kepada Abu Al-As. Syarat dia ialah kamu kena hantar Zainab mai duduk di Madinah Al-Munawwarah dengan aku. Abu Al-As pun setuju. Jadi akhirnya dia dibebaskan, dibagi balik kalung tersebut. Kemudian tak lama lepas tu dia tunai janji dia dengan Rasulullah SAW. Dia mai hantar Zainab duduk dengan Nabi SAW. Dia masuk Islam tak lagi? Tak lagi tuan-tuan. Tu menantu Nabi tak masuk Islam. Cerita ni nak abang apa tuan-tuan? Nak abang kat kita, hidayah ni suatu yang sangat mahal, bukan murah. Menantu Nabi, kenal Nabi, dia pun bukan orang jahat, orang baik, dipanggil Al-Amin juga macam pak mentua dia juga, macam Nabi SAW, tapi tak dapat hidayah lagi. Bila dia masuk Islam, lama lepas tu baru dia masuk Islam. Cerita dia kita akan baca nanti tentang Abu Al-As bin Ar-Rabi' yang akhirnya memeluk Islam. Anak ada dua orang dengan Zainab, seorang nama Ali bin Abu Al-As bin Ar-Rabi' dan seorang lagi nama Umamah. Terkenal dalam hadis Nabi sembahyang pernah dukung satu orang budak perempuan, cucu dia itulah anak kepada Zainab ni tuan-tuan. Para sahabat yang menyertai perang Badar dikategorikan sebagai sahabat yang paling baik. Dalam Islam ni tuan-tuan, para sahabat bukan sama darjat. Ada sahabat yang masuk Islam awal dipanggil dengan kategori as-sabiqunal awwalun. Kita kena ambil tahu istilah-istilah ni tuan-tuan. Bila sebut as-sabiqunal awwalun, itu sahabat yang awal masuk Islam, yang mereka ni confirm ahli syurga. Allah sebut dalam surah At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang awal yang masuk Islam ni, mereka ni Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah sediakan syurga untuk mereka. Itu as-sabiqunal awwalun. Ada sahabat yang juga tinggi kedudukan dipanggil ashabu bai'atir ridwan. Sahabat-sahabat yang pi apa nama bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan ialah perjanjian pada ketika berlaku Hudaybiyah. Sebelum Hudaybiyah tahun yang ke-6 Hijrah, dapat berita, Nabi dapat berita Sayyidina Uthman mati kena bunuh dengan orang Quraisy. Jadi buat perjanjian dekat Hudaybiyah. Di bawah satu pokok, nama pokok tu Samurah. Buat perjanjian untuk salah satunya ialah perang dengan Quraisy sebab dia bunuh Sayyidina Uthman. Bunuh utusan Rasulullah SAW.
Perjanjian tu berlaku, tapi Osman balik lepas itu, tak jadi perang. Berita tu tak benar. Jadi para sahabat yang pergi ke Bai'atul Ridwan ni, Nabi kata la yadkhulun nar ahadun, seorang pun yang pergi ke Bai'atul Ridwan, yang berjanji setia dengan Nabi SAW tu, tidak akan masuk neraka. Yang pergi Bai'atul Ridwan. Ini kategori kedudukan para sahabat yang tinggi. Tapi yang paling tinggi di kalangan para sahabat ni ialah para sahabat yang menyertai perang Badar. Buktinya mana tuan-tuan? Nabi SAW bersabda, Ja'a Jibril ila Nabi SAW faqala. Jibril mai jumpa Nabi SAW. Jibril kata kepada Nabi SAW, ma ta'udduna ahla badrin fikum, apa anggapan kamu terhadap para sahabat yang menyertai perang Badar? Kategori mana mereka ni? Qala, Nabi kata, min afdalil muslimin au kalimatin nahwaha, mereka ialah umat Islam yang paling afdal. Qala wa kadzalika man syahida badran minal malaikah, lalu Jibril kata, macam itulah juga kedudukan para malaikat yang menyertai perang Badar. Sebab tu tuan-tuan, bila kita baca kisah-kisah tertentu selepas daripada ni, kita jangan pelik. Kita baca kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Nanti kita ulang balik kisah tu nanti bila sampai tajuk dia nanti. Hatib bin Abi Balta'ah ni tuan-tuan, dia buat salah yang sangat besar. Iaitu dia buat apa tuan-tuan? Dia membocorkan rahsia negara Islam kepada musuh. Nabi nak serang kota Mekah, dia pergi tulis surat, hantar surat melalui seorang wanita. Abang kat orang Quraisy kata Nabi nak serang mereka. Nabi dapat tahu daripada malaikat Jibril, diwahyukan tentang perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah ni. Nabi hantar dua orang sahabat, Az-Zubair bin Al-Awwam dan juga seorang lagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, pergi tangkap perempuan tu. Mereka pergi ke satu tempat, dapat tangkap dia sembunyi surat tu dalam sanggui dia. Wa mai balik kat Nabi, Nabi kata, ma hadza ya Hatib, ni apa ni kan? Sampai Umar nak bunuh dia, sahabat-sahabat pakat celah dia, pakat keji dia, dia bagilah alasan. Nabi SAW kata kat para sahabat ni, Nabi kata hadis ni tuan-tuan, innallaha ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kamu kena tahu wahai Umar, bahawa Allah Subhanahu wa taala menilik kepada ahli, kepada tentera-tentera Badar. Allah kata kat depa, i'malu ma syi'tum, oleh kerana jasa kamu yang sangat besar dalam Islam, dalam perang yang pertama tetapi paling penting dalam Islam ni tuan-tuan, buatlah apa pun kamu nak buat, walaupun besar mana dosa yang kamu lakukan, faqad ghafartu lakum, aku telah ampunkan dosa kamu. Nabi boleh maaf. Jadi dalam Islam ni tuan-tuan, ada satu perkara yang perlu kita perhatikan juga, iaitu jasa orang lama ni jangan lupa. Taklah sampai boleh ampun macam ni. Ni keistimewaan para sahabat. Kita duduk mana-mana belah kan, ada orang yang sangat berjasa lah pada Islam, pada kita. Bila dia buat apa-apa kesalahan ni, lupa terus kebaikannya. Itu bukan mabda' dalam Islam. Nabi SAW ajak kita dalam peperangan Badar ni tuan-tuan, ada beberapa orang Quraisy yang Nabi sebut nama di awal perang ni. Kalau jumpa dengan Abul Buhturi antaranya, Nabi kata jangan bunuh dia. Hakim bin Hizam, Nabi pesan ni, mereka ni jangan bunuh. Tuan-tuan tahu pasal apa mereka ni Nabi tak bagi bunuh dalam perang ni? Pasal mereka ni dulu pernah ada sikit jasa kat Nabi. Masa Nabi kena kepung, Nabi telah pun dipulau oleh orang-orang Quraisy di Syi'ab Abi Talib. 3 tahun kena kepung, tak boleh makan, makanan tak ada, sampai di pulau menikah tak boleh bercakap pun tidak. Mereka ni malam-malam tuan-tuan, bila mereka dapat tahu umat Islam teruk sangat, malam-malam mereka pakat pergi hantar makanan. Tu aja jasa mereka. Bila berlaku perang, Nabi pesan, kalau hampa jumpa ni Abul Buhturi dan beberapa orang yang Nabi sebut nama ni, jangan bunuh mereka.
Sampai lagu tu Nabi punya sikap mengenang jasa, walaupun dia tu orang bukan Islam, yang berjasa pada Islam, Nabi suruh kita kenang. Tambahlah tuan-tuan, saudara seagama dengan kita, mungkin ada perkara-perkara tertentu yang berlaku dalam hidup, berubah pandangan dia dalam sudut tu, sudut ni, menyebabkan dia kita tak boleh lupa buang terus, dia ni tak boleh pakai dah. Bukan Islam, bukan macam tu tuan-tuan. Jadi semua ni kita nak belajar pada mana tuan-tuan? Kalau kita tinggal cerita maghazi, cerita peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita belajar pada cerita ni lah. Belajar bahawa perang, bukan nak belajar perang saja, tapi macam-macam pengajaran yang perlu kita pelajari melalui kisah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan. Last sekali tuan-tuan, kewafatan Ruqayyah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dapat berita tentang kemenangan umat Islam, confirm dah, lari habis dah orang Quraisy, lari-lari tuan-tuan. Yang kena bunuh, yang ditawan. Masa Nabi SAW balik tu, dalam perjalanan Nabi balik, masa itulah Nabi SAW mendapat berita anak Nabi, putri Nabi SAW meninggal dunia. Ketika berita kemenangan umat Islam disampaikan, putri Nabi SAW yang juga isteri kepada Sayyidina Uthman, Ruqayyah binti Muhammad, wafat. Masa tu mereka baru siap ya, mana baru perata tanah kubur dia ya. Kalau kita kan duk baca tahlil lagi lah, duk baca apa, talqin kan. Masa itulah kematian putri Nabi SAW. Dan Nabi SAW lepas pada ni, kita akan tengok nanti, Nabi bagi menikah anak dia seorang lagi pula, iaitu Ruqayyah dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi bayanglah tinggi mana kedudukan sahabat yang bernama Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dikisahkan perang ini secara langsung dalam surah Al-Anfal. Jadi kalau kita baca surah Al-Anfal, kita tahu, ni cerita ni, yas'alunaka 'anil anfal. Al-Anfal tu ialah harta ghanimah. Mereka bertanya kamu tentang macam mana nak bahagi Al-Anfal ni. Anfal tu ialah harta ghanimah yang diperolehi oleh umat Islam melalui perang Badar, perang pertama yang umat Islam sertai secara besar-besaran ni. Surah ini dinamakan juga dengan nama surah Badar, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sekilas habis bab golongan munafik. Golongan munafik mula muncul selepas perang Badar. Jadi Abdullah bin Ubay apa tu, geng-geng dia daripada orang suku Khazraj yang masih sebelum daripada perang Badar ni, mereka memang zahirkan mereka kafir, mereka syirik kepada Allah, mereka sembah berhala. Tapi bila tengok umat Islam menang dalam perang Badar, lawan dengan musuh yang paling kuat di tanah Arab boleh menang, mereka takut. Mereka masuk Islam ni secara terpaksa. Kalau tak masuk, rasa tak selamat dah. Jadi mereka pakat-pakat masuk Islam, tapi menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Mereka menzahirkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Jadi sekadar itu cerita tentang perang Badar, saya ringkaskan dalam buku ini tuan-tuan. Moga-moga kita dapat sedikit gambaran tentang perang ni. Buka muka surat belakang sekali tuan-tuan. Muka surat 249. Yang ada buku lah. Yang tak ada tuan-tuan boleh tangkap gambar buku wakaf tu pun ada, saya tinggal di sini. Hari itu kita belajar satu doa nak tidur dalam ni. Yang berbunyi hari itu, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi as-salihin. Itu kita belajar dah bulan lepas. Nak lena tambah sikit doa kita yang Nabi SAW amalkan. Malam ni kita ambil panjang sikit, boleh kot no? Tuan-tuan, mari kita baca sama-sama doa sebelum kita menunaikan salat sunat tahajud. Ada ulama yang menyatakan doa ni dibaca selepas salat sunat tahajud, tapi ikut bacaan saya lah, saya jumpa dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani kata yang azharnya, yang kuatnya baca sebelum. Maknanya kita mangkit-mangkit malam lah kan, ramai kita boleh qiyamul lail lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab subuh pukul 6.25 takkan tak boleh kot, teruk sangat lah kita kan baca cerita perang ni.
6.25 pun tak boleh mangkit lagi, kira berat lah tuan-tuan kan. Ni kita boleh mangkit pukul 5. Kalau 5.30 tu boleh sembahyang juga kan. Jadi jadikan peluang-peluang seumpama ni untuk kita rebut pahala tuan-tuan. Jadi hafal doa ni sikit, panjang sikitlah doa ni. Bunyinya lagu mana? Allahumma lakal hamdu. Boleh ikut saya? Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Hai, macam tak bunyi penat perang kot noh. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Walakal hamdu antal haqqa wa wa'dukal haqqa wa liqa'uka haqqa wa qawluka haqqa wal jannatu haqqa wan naru haqqa wan nabiyyuna haqqa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqa was sa'atu haqqa. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Saya abang makna sikit. Doa ni tuan-tuan penting. Dalam kita buat ibadat ni Nabi sebut ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa ni ialah kemuncak ibadat. Bila kita berasa nak minta ke Allah Ta'ala, kita rasa kita perlu kepada itulah baru kita jadi orang yang sebenar-benarnya beribadah. Lepas tu kita kena suka minta ke Allah Ta'ala. Tambah pula Nabi duduk baca tiap-tiap malam, Nabi ajak para sahabat macam mana nak bangun malam, nak baca doa apa. Makna doa ni tuan-tuan ialah, ya Allah, milikmu lah, bagimu lah segala puji dan syukur. Terima kasih ya Allah. Anta qayyimus samawati wal ard, engkau lah pencipta, penjaga dan pentadbir langit dan bumi, wa man fihin, dan apa yang ada di dalamnya. Milikmu lah segala puji dan syukur. Walakal hamd ni dengan makna kami nak bersyukur kepada engkau ya Allah. Syukur dan terima kasih kami nak luahkan kepada engkau ya Allah. Laka mulkus samawati wal ard, milikmu lah segala kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu, milikmu lah segala puji dan syukur, engkaulah cahaya kepada langit dan bumi. Milikmu lah segala puji dan syukur, engkaulah Tuhan yang sebenar. Wa wa'dukal haq. Ni kita duk baca talqin siap-siap dah. Jangan duk tunggu kita mati orang baca talqin kat kita. Malam-malam baca siap-siap tuan-tuan. Wa wa'dukal haq, janjimu benar ya Allah. Wa liqa'uka haq, pertemuan denganmu benar ya Allah. Wa qawluka haq, firmanmu benar ya Allah. Wal jannatu haq, syurga itu benar ya Allah. Wan naru haq, neraka itu juga benar ya Allah. Para nabi benar, Nabi Muhammad juga benar. Hari kiamat was-sa'atu haq juga benar. Kita akan baca talqin dulu dengar ni daripada abang kan. Ni malam-malam kita habaq siap-siap dah kita. Kita kena yakinkan diri kita bahawa syurga tu betul. Neraka tu benar. Jadi kita buat apa pun duk tak lupa. Tiap-tiap malam kita duk ulang, duk pujuk diri kita supaya meyakini perkara-perkara ini tuan-tuan. Jadi oleh kerana kita yakinkan diri kita dah, kita pun kata Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamulah aku berserah diri. Wa bika amantu, dan denganmulah aku beriman. Kepadamulah aku bertawakal. Kepadamulah aku kembali bertaubat. Wa bika khasamtu, dan kerana-Mulah aku
khasama yukhasimu ni makna bergaduh. Makna kalau kita berkelahi dengan orang pun, berkelahi itu kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana dunia kita ada. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu lah kami berhukum. Mana apa Allah putuskan, aku nak ikut, tak mau bantah dah ya Allah. Faghfirli, oleh itu ampunkanlah dosaku ya Allah. Ma qaddamtu, yang aku buat dulu-dulu ya Allah. Wa ma akhartu, yang aku buat kemudian-kemudian ni, malam baru buat dosa tu. Ampunkanlah semua dosaku ya Allah. Wa ma asrartu, yang aku sembunyikan. Wa ma a'lantu, yang aku buat terang-terang. Ampunkan semua dosaku ya Allah. Antal muqaddimu wa antal muakhir, engkaulah yang mendahulukan sesuatu dan melewatkan sesuatu. Dengan makna apa tuan-tuan? Kita kan kita minta macam-macam ke Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kita minta, kita nak dapat segeralah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang Allah tahu kalau bagilah lingkup, kita mau bagi lagi. Yang kita duk minta kaya kan? Minta kaya tak sedia kan? Minta supaya menega untung, tapi Allah tak mau bagi lagi, sebab kalau bagilah masa duk muda, lingkup tuan-tuan. Tapi kalau bagi kaya umur masa tu 68, dia kalau nak buat kebajikan, saya nak mati dia nak beli kereta pun tak padan dah. Nak buat rumah besar-besar pun okey dah. Jadi masa tu mai dah buat kebajikan tu, dia buat. Allah buat ni ada benda. Ada Allah tak bagi ni, bila kita tahu baru kita rasa patut Allah tak bagi. Jadi perkataan antal muqaddimu wa antal muakhir, dua nama Allah Subhanahu wa taala ni nak pujuk hati kita, bagi kita jadi redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Jadi cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Dan pakat-pakat amal lah. Moga-moga kita tak baca sejarah sahaja, kita juga nak beramal dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dulu tuan-tuan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap daripada saya sendiri, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.